Selamat pagi kepada pelajar-pelajar kelas 5 unggul. So hari ini 2 Mac hari Selasa. Jadi untuk pagi ini matematik kita akan sambung bab yang kedua iaitu matriks. Jadi cikgu ulang balik, kita telah belajar pengenalan tentang matriks. Lepas itu kita kenali peringkat-peringkat matriks. Lepas itu kita belajar matriks sama. Kemudian kita belajar menambah dan menolak matriks. Dan juga mendarab matriks dengan suatu skala ataupun suatu nombor. Iaitu seperti dalam contoh di atas dan juga latihan 2. Ini telah pun kita bincang semua. Jadi kita akan sambung pada pagi ini matriks, pendarapan 2 matriks. Jadi bagaimana kita nak tahu pendarapan 2 matriks boleh berlaku atau tidak? Pendarapan 2 matriks ini tidak sama dengan mendarab matriks dengan suatu nombor atau suatu skala. Kalau suatu nombor atau suatu skala seperti muka surat 20 itu senang kan? Contohnya 2 darab 3, 6. 2 darab negatif 4, negatif 8. Contoh 10A itu kan. Kita darab nombor di depan kurungan masuk ke dalam setiap satu. Itu senang, itu tidak ada masalah. Masalah sekarang ialah kalau kita buat pendarapan 2 matriks, dia ada syarat. Okey, jika matriks A mempunyai peringkat M darab N dan matriks B mempunyai peringkat N darab P, maka pendarapan AB boleh dilakukan dan peringkat AB ialah M darab P. Maksud di sini, kita nak mengenal pasti sama ada pendarapan 2 matriks AB itu boleh berlaku atau tidak. Ianya bergantung kepada peringkat. So contoh di sini, peringkat untuk matriks yang pertama ialah M darab N. Matriks yang kedua ialah N darab P. Ya, alright. Kemudian kita tengok dulu. Daripada matriks pertama, dia punya bilangan lajur. Kalau sama dengan bilangan baris dalam matriks yang kedua iaitu B, maka 2 matriks ini bolehlah kita darabkan bersama. Saya ulang. Matriks pertama punya bilangan lajur belakang itu mesti sama dengan bilangan baris untuk matriks yang kedua, iaitu yang depan. 2 itu mesti sama dahulu. Okey, kalau dia sama maksudnya 2 matriks itu boleh kita darab. Iaitu jawapan dia ialah M darab P. Iaitu bilangan baris daripada matriks pertama darab dengan bilangan lajur dalam matriks yang kedua. So itu ialah peringkat matriks AB lah, M darab P. Lepas itu kita tengok yang seterusnya. Contoh di sini, kita boleh gunakan cross method. Cross method di sini maksudnya kita buat satu cross. Nanti kita akan senaraikan matriks di dalam cross itu, kemudian kita boleh tahu bagaimana kita nak darab dan apa jawapan dia. So saya terus pergi ke contoh 13 dulu. Okey, so diberi matriks C ialah 83 dan matriks D ialah 1, 2, negatif 2, 5. Tentukan sama ada pendarapan CD boleh dilakukan atau tidak. Pendarapan CD dan DC boleh berlaku atau tidak. Jika boleh, nyatakan peringkat hasil darab matriks itu. Okey, jadi kalau kita tengok CD ini, kita buat CD dulu. C di depan, kemudian diikuti oleh D.
So kalau kita tengok matris C ialah 83. 83 ini ada 2 baris, 1 lajur. So peringkat dia 2 darab 1. Lepas itu matris D ialah 1, 2, negatif 2, 5. Kan? Okay, so matris D ini peringkat dia 2 baris, 2 lajur. So 2 darab 2. Okay? Dan kalau kita semak A, matris pertama punya lajur, bilangan lajur, tidak sama dengan matris kedua punya bilangan baris. Yang ini. Dua nilai ini tidak sama. Kalau tidak sama, maka CD tidak boleh didarabkan. CD tidak berlaku. CD tidak boleh dilakukan. Okey, tidak dapat kita darab C dengan D. CD tidak boleh. Tapi DC tak tahu. Kita boleh tengok kemudian. Okey, so you tulis di sini tidak boleh dilakukan. Kemudian DC pula. Tidak semesti CD kalau tak boleh, DC pun tak boleh. Tak. Jadi DC maksudnya matris D darab matris C. Iaitu 1, 2, negatif 2, 5. Darab dengan matriks 83. Dan kalau kita tengok matriks yang pertama D ini 2 darab 2, matriks yang kedua ialah C ialah 2 darab 1. So 2 dengan 2 ini sama. Nampak tak? Bilangan lajur sama dengan bilangan baris. Dua-dua sama. Jadi maksudnya dua matriks ini boleh didarabkan, boleh dilakukan pentarapan. Dan apa peringkat dia? Peringkat yang boleh kita darab itu dia akan menjadi peringkat dia ialah 2 darab 1. 2 baris, 1 lajur. Seperti yang saya lukis di sini. So peringkat kepada hasil darab DC ialah 2 darab 1. 2 darab 1. Okey, so contoh 14 dengan 15 awak buat nanti. Sama dengan 16 itu kemudian. Sebenarnya 16 contoh ini ada sedikit pembetulan. 1 tolak Y, bukan 1 dengan tolak Y itu. Ini bukan 3 unsur, ini 2 unsur, iaitu 7, kemudian 1 tolak Y. Ini tolong betulkan. Okey, kita cuba tengok latihan 3 ini. Soalan nombor 2. Kita tengok soalan nombor 2. Okey. Jadi di sini matriks 1, 2 darab dengan matriks 3, 4. Ini kita sebenarnya tidak perlu uji, memang boleh didarabkan. Tapi kita uji juga. Sebab dia sudah suruh kita selesaikan. Maksudnya dia memang boleh didarabkan. Tidak apa. So 1 darab 2. Untuk matriks yang pertama 1 baris, 2 lajur. So 1 darab 2. Untuk matriks yang kedua ini 3, 4 ini 2 baris, 1 lajur. 2 darab 1. Jadi memang di sini dua-dua ini sama dan hasil darab dia peringkatnya ialah 1 darab 1. So 1 darab 1 maksudnya 1 baris, 1 lajur. So hanya 1 unsur sahaja. Okey ya. Jadi di sini saya susun di sini 1, 2 matriks pertama seperti yang cikgu buat dalam muka surat yang tadi, yang saya nyatakan dalam muka surat tadi ya. Kita cuba buat cross. Buat cross. Jadi cross yang pertama, untuk cross ini, matriks yang pertama letak di sebelah kiri bawah. Itu matriks 1, 2. Kemudian matriks yang kedua, 3, 4, kita letak di sebelah kanan atas. 3, 4. Okey, dan kalau kita tengok, matriks pertama kita ambil dia punya baris, matriks kedua kita ambil dia punya lajur. 1 baris, 1 lajur, memang jawapan hanya 1 unsur. Tapi bagaimana dapatkan jawapan 1 unsur itu? Padahal di sini ada 2 unsur di dalam kan. Jadi kita ini ialah pentarapan. So yang pertama darab yang pertama. 1 darab 3. Lepas itu tambah 2 darab 4. 1 darab 3 dengan 2 darab 4 kita darab. Antara itu kita guna tambah. Ini ialah konsep. Tidak boleh ubah jadi tolak. Dia tambah di tengah. So 1 darab 3, 3. Tambah 2 darab 4, 8. 3 tambah 8, 11. So jawapan dia 11. Jelas? Okey, lepas itu kita pergi ke soalan nombor 3. Matriks yang pertama negatif 2, negatif 3, 2. Matriks yang kedua 1, negatif 2, 2, negatif 3.
Okey, jadi untuk contoh soalan 3 ni, kalau kita tulis dia punya peringkat, 1 baris, 2 lajur, 1 darab 2. Untuk matris yang kedua ialah 2 baris, 2 lajur, 2 darab 2. Ya, tengok di sini 2 ini 2, so ini sama, memang 2 matris ini boleh didarabkan. Jadi jawapan kepada matris ialah 1 darab 2. 1 dengan 2 ini 1 darab 2. 1 darab 2 maksudnya 1 baris, 2 lajur. Macam mata kita kiri kanan ada 2 jawapan. Okey, so bagaimana kita buat 2 jawapan itu? Ada cikgu tunjukkan di dalam cross method. Matris yang pertama mesti di kiri bawah, negatif 32. Matris yang kedua mesti di sebelah kanan atas, iaitu 1, negatif 2, 2, negatif 3. Okay, lepas itu kita tengok di sini ya. Matris pertama kita ambil dia punya baris. Matris kedua kita ambil dia punya lajur. So di sini 1 baris, 2 lajur. Ada 2 unsur di sini. Okey, jadi unsur yang pertama adalah baris 1, lajur 1. So yang pertama, darab yang pertama, negatif 3 darab 1. Kemudian tambah 2 darab 2, iaitu yang kedua darab yang kedua. 2 darab 2. So negatif 3 tambah 1, negatif 3 darab 1 tambah dengan 2 darab 2. So guna kalkulator dia dapat 1. Untuk unsur yang pertama 1. Kemudian untuk unsur yang kedua, baris 1 lagi tetapi lajur dia sudah lain, lajur dia nombor 2. Jadi kita buat pertama darab yang pertama, iaitu negatif 3 darab negatif 2. Lepas itu tambah, kedua darab yang kedua, 2 darab negatif 3. So kita kalau kira negatif 3 darab negatif 2, tambah 2 darab negatif 3, kita akan dapat kosong. So jawapan kiri kanan, 1, 0. Okey, so satu lagi contoh, soalan nombor 5. Matriks 5 negatif 2 darab dengan matriks 3 negatif 4. Jadi saya pun isi dalam cross method. 5 negatif 2 di sebelah kiri bawah, 3 negatif 4 di sebelah kanan atas. Dan kalau kita lukis, matriks pertama ini ada 2 baris, matriks kedua ini ada 2 lajur. 2 baris, 2 lajur. So jawapan dia ada 4 unsur. 4 unsur seperti yang saya buat di atas ini ya, 2 darab 2 ya. Okey, so kalau macam ini dia hanya 1 pertama darab pertama, tidak ada tambah. Jadi bukan semua soalan mesti kena ada tambah. So contohnya ini tidak ada. So 5 darab 3, 15 yang pertama. Yang kedua ini sebelah kanan atas ini 5 darab negatif 4, negatif 20. Yang baris kedua pertama ini, negatif 2 darab 3, negatif 6. Dan yang akhir sekali, baris 2 lajur 2, negatif 2 darab negatif 4, 8. Okey, boleh ya? Itu soalan nombor 5. Okey, kita bincang satu lagi, nombor 7. Okey, so baris pertama, ini matriks pertama ialah 1 baris, 3 lajur, 1 darab 3. Kemudian matriks kedua, 3 baris, 2 lajur, 3 darab 2. Jadi 3 ini sama, jadi dia boleh didarabkan. Jadi jawapan kepada matriks yang kita darab, peringkat dia ialah 1 darab 2. 1 darab 2 maksudnya 1 baris, 2 lajur. Okey, jadi bagaimana dapat nilai yang pertama? Baris pertama darab lajur pertama. So pertama darab pertama, kedua darab kedua, ketiga darab ketiga. Tadi ada darab tambah kemudian darab kan? Tadi ada juga yang hanya darab sekali terus jawapan. Yang ini kena darab 3 kali, kemudian jumlahkan. So itu kena tengok peringkat soalan lah. Okey, so negatif 5 darab negatif 1, 5 kan? Tambah 2 darab 0, 0 kan? Kemudian tambah negatif 1 darab 4. Ialah negatif 4. Jadi 5 tambah 0 tolak 4. So jawapan yang pertama ialah 1. Untuk yang kedua ini, negatif 5 darab negatif 3, 15.
2 darab 2, 4. Negatif 1 darab 5, negatif 5. Jadi 15 tambah 4 tolak 5. Jadi jawapan dia 14. Oh? Jadi untuk slot ini kita berhenti di sini. Oh, berhenti di sini ya. Jadi anda perlu buat soalan soalan apa? Soalan contoh 14, 15, 16. Lepas itu siapkan sampai muka surat 23. Sampai muka surat 23, 23 iaitu soalan 10 dalam latihan. Okey ya. Jadi untuk mulai minggu ini pembelajaran dari rumah kita, jadual dia sudah ada jadual yang terkini kan. Jadi kalau ikut jadual yang terkini itu, kita punya matematik ialah hari Selasa, hari Rabu, hari Jumaat. Jadi ya, kalau ikut jadual di sini, hari Selasa kita buat secara offline seperti ini. Cikgu akan hantar video klip ini, video ini melalui YouTube, kemudian cikgu hantar link kepada awak buka, awak belajar, you baca dan siapkan latihan. Lepas itu hari Rabu kita akan Google Meet. Tetapi Google Meet kita bukan 3 waktu. Kita hanya buat 1 waktu setengah. Iaitu waktu 4 hingga setengah 5. Jadi kalau di sini pukul 9 hingga sampai pukul 9.40 kita Google Meet. Lepas itu ialah buat latihan. Kemudian Jumaat kita akan Google Meet. Itu apa? Kita aturlah sebab pada masa yang sama saya juga ada kelas 5 elit. Jadi saya bahagi-bahagikan. Saya tidak boleh gabungkan 2 kelas awak ini kerana satu kelas itu untuk BI, awak ialah PM. Jadi apabila awak Google Meet, kelas satu lagi akan offline seperti cikgu buat sekarang. Kalau awak offline, satu lagi kelas akan Google Meet. Jadi Google Meet adalah hari Rabu waktu keempat dan juga keempat kelima dan juga Jumaat waktu ketiga keempat. Saya harap awak faham apa yang saya maksudkan. Kalau tidak faham, tolong tanya. Jangan diam-diam, jangan tak belajar. Jadi masa tutorial itu maksudnya buat latihan. Dan on the spot, awak kena ambil gambar dan hantar. Contohnya hari ini, latihan sampai muka surat 23. Jadi, lepas ini awak baca kan. Sebab awak punya masa ialah pukul 7.30 hingga 8.30. 1 jam ini untuk matematik. Jadi, awak buka link ini. And then awak baca, lebih kurang setengah jam, tak sampai setengah jam. Lepas itu, you buat latihan setengah jam. Ngam-ngam 2 waktu. Dan kalau boleh siapkan terus ambil gambar dan hantar kepada cikgu. Mesti hantar sebab kita perlukan bukti ya, tolong. Ataupun kalau tidak pun lewat sedikit pun boleh. Tapi masih dalam hari ini ya, ingat. Pelajar 5 unggul. So saya rasa itu sahaja untuk pagi ini. Kita akan sambung Google Meet pada hari esok iaitu Rabu. So itu sahaja daripada cikgu pada pagi ini ya. Sekian, terima kasih.